Okey, dan kita akan buat nota berkaitan 1.4 iaitu sumber sejarah. Okey. So kita akan buat nota Okey, jom kita tulis bersama-sama. Okey. Baik. 1.4 iaitu sumber sejarah. Okey. Dan kita tahu sumber sejarah terbahagi kepada dua. Okey, iaitu sumber prima, dan sebelah kanan ni kita akan buat sumber sekunder. Sumber sekunder. So kita akan buat yang ini iaitu sumber sejarah. Jadi kita akan kotakkan dia. 1.4 sumber sejarah. Kemudian kita akan buat sumber prima dan juga sumber sekunder. Begini. Okey. Baik. So selepas itu kita akan buat arrow. Sumber sejarah iaitu daripada sumber prima dan juga sumber sekunder. Baik. So kemudian kita akan buat sumber prima. Sumber ini sumber prima ni adalah sumber yang kita kata apa? Sumber yang belum diolah. Belum diolah. Kemudian juga kita boleh tulis iaitu belum diterbitkan. Belum diterbitkan. Kemudian asli. Dan juga satu lagi asli, kalau kita boleh tulis iaitu bersifat lah bersifat asli. Dan juga kita boleh tulis iaitu belum ditafsir. Gitu. Jadi kita nampak bahawa inilah dia keterangan tentang sumber prima. Manakala kalau sumber sekunder pula iaitu bahannya iaitu sumber telah diolah. Telah diolah. Dia opposite je daripada sumber prima. Kemudian telah diterbitkan. Diterbitkan. Kemudian juga kita tahu bahawa bahan ini tersebar kepada umum. Tersebar kepada umum. Maknanya kepada orang ramai. Begitu. Jadi bila kita dah buat begini, kemudian kita akan kotakkan dia. Kotakkan dia seperti ini. Kita akan kotak. Cikgu rasa elok cikgu warnakan lah kot. Begitu. Supaya lebih jelas lah. Jelas ke? Macam tak best je. Tak apa. Kita akan buat kotak biasa lah. Kotak biasa kita akan buat seperti ini. Baik. Gitu. Baik. So terbagi pada dua, sumber prima dan juga sumber sekunder. Dan kita tahu di bawah dia ada contoh-contoh. Contoh-contoh. So kita kena senaraikan juga contoh-contoh ni. Di bawah dia. Boleh je baca macam biasa. Oh ya ke? Baik. Baik, kita akan buat antaranya iaitu kita akan buat contoh. Contoh. So kita akan buat arrow ke. Arrow tak best lah. Ingat buat nota ni dia seni. Bila seni ni dia banyak lah dia punya kita kata sebagai teknik-teknik, pelbagai bentuk yang kita boleh buat. Baik. Pertama sekali kita akan buat iaitu fosil. Baik. So bila fosil ni cikgu gunakan huruf besar supaya apa? Supaya kamu ingat. Supaya kamu fosil. Baik, faham. Baik, fosil tu apa sebenarnya? Baik, ada yang bertanya. Baik, fosil ni sebenarnya adalah kita boleh buat iaitu dalam kurungan. Iaitu tinggalan haiwan.
Okey, seperti apa? Okey, seperti gigi, seperti tulang. Tulang, gigi, okey, dan sebagainya. So itu maksud fosil. Okey, tinggalan haiwan, tulang, gigi dan sebagainya. Jadi kita kena buat macam tu supaya kita tidaklah menghafal je. Tidaklah kita kata oh fosil. Apa tu fosil? Entah. Tapi fosil lah. Tak nak macam tu. So kita tahu fosil tu apa. Baik. Yang kedua kita ada artifak. Baik. Apa itu artifak? Artifak ialah, so kita boleh tulis kat sini, peralatan ciptaan manusia. Okey, manusia. Jadi ini pun banyaklah. Okey, segala yang ditemui. Okey, seperti sama ada peralatan batu ke, ataupun kita kata peralatan besi ke, loceng gangsa tu kan. Jadi itu semua adalah kita kata sebagai peralatan ciptaan manusia. Jadi nak buat apa ni ke? Nak buat contoh ke? Boleh kalau kita nak buat contoh. Jadi kita tambahkan kat bawah ni, kita kata loceng gangsa. Okey. Gangsa gitu. Jadi nampaklah dia. Okey, kita kata sebagai contoh bagi artifak. Baik. Seterusnya kita akan tulis juga iaitu bukan artifak. Bukan artifak. So apa itu sumber primer yang bukan artifak ni cikgu? Yang bukan artifak itu adalah kita tulis iaitu berkaitan budaya manusia. Budaya manusia seperti apa? Seperti dinding kota, dan juga struktur bangunan, ataupun struktur binaan lah. Binaan. Jadi kita nak bagi dia seragam, kita boleh buat dia ke bawah. Seperti ini. So struktur binaan, bukan artifak. Kita tengahkan sikit. Gitu. Supaya nampak lebih jelas. Lebih jelas. Bukan artifak. Baik. Seterusnya, iaitu kita boleh ambil seterusnya iaitu selain daripada ini kita boleh ambil juga iaitu batu bersurat. Batu bersurat, kemudian juga keterangan lisan. Keterangan lisan. Kemudian dokumen rasmi. Dokumen rasmi. Kemudian juga dokumen rasmi, kemudian juga jurnal pula. Manuskrip. 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 Kemudian fail rasmi kerajaan ataupun fail rasmi jabatan. Kemudian surat peribadi. Surat peribadi serta diary. Jadi inilah kita kata sebagai contoh-contoh sumber primer. So bagaimana kita nak mencantikkan nota kita? So kita akan buat seperti ini, dan kemudian kita akan lukiskan dia seperti ini. Kita akan buat dia seperti awan sikit lah, awan larat, iaitu kita akan buat seperti ini. Tak best, tak cantik lah. Cikgu memang macam tu iaitu kita boleh buat macam ni lah. Kita kotakkan setiap perkataan ni. Fosil. Kemudian artifak. Kemudian bukan artifak.
batu bersurat. Okey. Dan juga keterangan lisan. Kita ambil yang kotak yang penting-penting. Manuskrip. Tak perlu semua dan juga surat peribadi serta diary. Okay. So ini untuk merujuk kepada kita kata sebagai perkara yang penting lah. Perkara yang penting. Jadi ini huraian tentang sumber prima. Dapat tak? Dapat ke tak dapat? Dapat Nampak Okay, good. So ini berkaitan dengan sumber prima. Dan kemudian kita akan buat untuk contoh bagi sumber sekunder. Untuk sumber sekunder kita boleh ambil antaranya iaitu seperti buku. Kemudian yang kedua akhbar. Kemudian yang ketiga majalah. Majalah. Kemudian yang keempat iaitu jurnal. Dan yang kelima ensiklopedia. Apa itu ensiklopedia? So kita boleh masukkan ensiklopedia ni sebenarnya adalah kita boleh buat dalam kurungan iaitu so kita tahu bahawa ini adalah sumber sekunder yang mana berkaitan dengan fakta. Berkaitan fakta dan juga sumber. Kita buat macam ni. Sumber yang sahih. Sahih ni maknanya yang benar, bukan yang direka-reka. Ensiklopedia. So kita boleh buat begini. Dan kita ketengahkan dia. Dan juga kemudian kita akan buat so berkaitan dengan risalah dan satu lagi iaitu risalah. Jadi kita nampak dia punya kaitan dia tu. Dan kemudian kita boleh kotakkan juga seperti mana yang kita buat tadi. Kita buat seperti yang penting-penting seperti buku. Buku. Kemudian juga akhbar. Kita boleh kotakkan. Majalah, jurnal. Dan juga ensiklopedia. Ensiklopedia. Baik. Tak perlu kotakkan semua. Kita kotakkan mana-mana yang penting sahaja. Jadi ini adalah contoh bagi sumber sekunder. Kalau dah siap, tulis dah. Sebab ini sahaja nota bagi 1.4 iaitu sumber sejarah. Ini je notanya. Kan. Dah. Baik, bagus. Adi yang kata dah. Rifki kata pun dah. Wafi pun kata dah. So yang lain-lain tak apa. Edina pun kata dah. Baik, bagus Edina. Kalau dah kita akan cikgu akan, kalau tak siap lagi bagi tahu Kalau tak siap lagi bagi tahu.
Belum siap tengah salin. Alamak, kau cakap lambat kejap. Okey. Okey, Toko Juden. Toko Juden. Kan. Sudah. Okey. Sekejap Okey, baik. So sekarang kita akan teruskan dengan okey 1.5 iaitu kita belajar dulu. Yang ini kita belajar. Okey, so kita boleh letak pen pensel tu ataupun kita juga letakkan kertas dulu. Kemudian kita akan belajar tentang penyelidikan dalam sejarah. Okey, seperti biasa kalau ada mana-mana yang kamu tak faham, boleh bertanya terus Kalau tak faham boleh bertanya. Baik. Baik, kita lihat di sini Terdapat okey, penyelidikan dalam sejarah. Penyelidikan ni apa cikgu? Penyelidikan ni sebenarnya kajian. Macam mana orang mengkaji dalam sejarah? Macam mana dia orang dapat maklumat sejarah cikgu? Contohnya dapat maklumat tentang Mesir purba, dapat maklumat tentang tamadun-tamadun lama, dapat tahu tentang contohnya Atlantis lah, bagai apa semua kan. Zaman dulu. Macam mana dia orang buat kajian dalam sejarah ni cikgu? Itu maksudnya. Jadi, okey, terdapat 3 kaedah, 3 cara yang digunakan oleh sejarawan semasa melakukan penyelidikan. Iaitu apakah 3 kaedah tu? Pertama, kaedah bertulis. Kemudian yang kedua, kaedah lisan. Okey, kaedah lisan tu kaedah menggunakan temu bual. Dan juga satu lagi kaedah arkeologi. So ada 3 kaedah. Kaedah bertulis, kaedah lisan dan kaedah arkeologi. So kita tengok dulu kaedah bertulis. Baik, apa itu kaedah bertulis? Kaedah bertulis ni ialah kajian terhadap sesuatu peristiwa yang mana maklumatnya tu, maknanya info-info dia tu terdapat pada sumber yang dipahat atau ditulis. Baik, apa itu dipahat cikgu? Baik, dipahat tu dia carving. Contoh. Baik, katakanlah cikgu carving, okey, dekat casing dia, casing phone cikgu. So cikgu pun carving kan. Kemudian kalau kita lihat bila dah carving, okey, keluarlah ada simbol ini. Kalau kamu tengok kan, okey, ada simbol ini. Jadi ada tulisan dekat sini. Jadi tulisan ini telah pun diukir ataupun dipahat. Orang dulu-dulu, okey, dia pahat tu, okey, dengan cara macam mana dia pahat cikgu? Dia akan okey, katakan batu tu kan, dia akan letakkan okey pemahat itu, kemudian dia akan gunakan tukul. Contoh dia ketuk macam ni. Ketuk macam tu. Gitu. Dia ketuk pakai hammer. Dia ketuk. Itu dipanggil pahat. Dipahat atau ditulis. Jadi di Asia Tenggara, di kawasan negara kita ni, tulisan tertua, ada tulisan yang dah lama, yang terlalu lama, dikesan di dinding gua. Dalam gua, kita punya negara kita ni banyak gua-gua dalam bukit, dalam gunung, di bawah bukit ada banyak gua. So dinding-dinding gua tu ada tulisan-tulisan. Jadi ada tulisan di dinding gua, dipahat pada batu, ditulis pada kulit kayu, gading gajah, dan juga ada tulisan di daun lontar. Nanti kita akan tengok daun lontar tu.
Kaedah bertulis ini boleh dilihat juga pada catatan harian seseorang. Diary lah, diary. Fail-fail kerajaan dan juga catatan-catatan pengembaraan. So, bermakna di sini, kaedah bertulis ini adalah kaedah yang mencari maklumat daripada tulisan-tulisan. Tak kiralah sama ada tulisan di dinding ke, ataupun di daun-daun daun lontar ke, ataupun di batu ke, ataupun tulisan di dalam diary ke. Okay, jadi itu semua adalah kaedah bertulis. Jadi proses kaedah bertulis ini dia ada satu proses. Baik, macam mana nak buat kajian daripada kaedah bertulis ini, cikgu? Baik, dia begini. Mula-mula kita kena mengenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa, tokoh ataupun institusi. Mengenal pasti sumber. Contohnya, jika kita ingin membuat kajian tentang sejarah negara kita, sumber bertulis boleh didapati. Okey, kat mana kita boleh kaji tentang sejarah negara kita? Dokumen-dokumen. Okey, kita nak cari semua tu kat mana? Kita of course lah boleh cari di negara kita kan. Tetapi juga kita boleh cari di Portugal. Dan juga kita boleh cari di Belanda. Kenapa Portugal dan Belanda, cikgu? Kenapa kena cari bahan yang bertulis di Portugal dan di Belanda? Kerana Portugal dan Belanda ini pernah menjajah negara kita. Jadi bila pernah menjajah, pastinya mereka ada catatan tentang negara kita. Sebab itu perlu lihat di Portugal dan juga di Belanda juga. Dan sumber bertulis ini juga mungkin juga terdapat dalam bahasa lain. Dia tak semestinya dalam bahasa Melayu. Mungkin ada dalam bahasa Cina, mungkin ada dalam bahasa Sanskrit, atau juga dalam bahasa Inggeris. Kenapa dalam bahasa-bahasa yang lain ni, cikgu? Kerana orang Cina, pedagang-pedagang Cina pernah berdagang di negara kita. Sanskrit ni daripada India. Okey, jadi pedagang-pedagang India pun pernah datang ke negara kita. Kenapa dalam bahasa Inggeris? Kerana penjajah-penjajah British pernah menjajah negara kita. Jadi sudah tentu ada tulisan dalam tulisan Cina, Sanskrit dan juga Inggeris. So, kena kenal pasti sumber. Itu penting bagi sesuatu peristiwa, tokoh atau institusi. Sebagai contoh, okey, katakanlah kamu ada contohnya kamu, kita dalam kelas kita ada pelajar yang bernama Nick Wafik. Baik, Nick Wafik, kamu tahu tak kamu keturunan apa? Kamu adalah keturunan Nick, kan? Baik, Nick ni biasanya terdapat pada orang-orang yang berketurunan Nick daripada Terengganu, daripada Kelantan atau daripada Kedah. Dia tiga ni je. Ketiga-tiga ni ramai, ketiga-tiga negeri ni ramai penduduk-penduduk yang berketurunan Nick. Maknanya keturunan Nick ni macam mana, cikgu? Kalau nama dia Nick, bermula dengan Nick, bapa dia pun nama Nick, kemudian datuk dia pun nama Nick, kemudian moyang dia pun nama Nick dan bermula dengan nama Nick. Betul tak, Nick Wafik? Cuba bagi tahu, cikgu, betul tak? Dan ya, betul. Dan Nick ni, keturunan Nick ni sebenarnya adalah keturunan pembesar. Maknanya keturunan seperti bendahara, temenggung, penghulu bendahari. Keturunan Nick ni adalah keturunan pembesar di negeri Kelantan. Ya, di negeri Kelantan. Jadi kalau kamu nak buat kajian tentang keluarga kamu, nama aku Nick, aku keluarga Nick ni. Nick ni datang daripada mana? Jadi kamu kena buat kajian. Jadi kat mana kamu nak kaji? Kamu boleh mengkaji, dapatkan bahan-bahan bertulis di Kuala Lumpur, boleh. Tapi lagi banyak kalau kamu pergi Kelantan atau kamu pergi Terengganu. Sebab pastinya kat sana ada orang yang menulis tentang keturunan Nick itu. Dan
mungkin kamu akan menemui bahawa orang-orang yang berketurunan Nik ni adalah berketurunan daripada selatan Thailand. Jadi banyak maklumat yang akan kamu dapat. Jadi itu caranya. Bila nak mengkaji sesuatu, kamu kena mengkaji daripada mana kamu boleh peroleh maklumat-maklumat bertulis itu. Kaji dulu macam tu. Dan ini bukan semestinya kepada Nik, kepada pelajar-pelajar lain pun boleh. Kalau kamu nak cari keturunan kamu, contohnya Idina nak cari, saya ni keturunan apa cikgu? Kamu tanya, mula-mula sekali kamu kena tanya dapatkan bahan-bahan bertulis, daripada buku, ataupun kamu boleh guna kaedah yang kedua. Nanti kita akan tengok kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua, baik. So itu kaedah bertulis. Yang pertama, mengenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa itu. Dan kemudian kamu kena dapatkan dan sahkan sumber bertulis tersebut. Jadi penyelidik perlu ke tempat simpanan sumber. Seperti kamu mungkin boleh pergi ke muzium. Kamu pergi ke muzium, kamu pergi ke arkib. Arkib ni sebenarnya tempat simpanan maklumat negara. Arkib negara ni maknanya tempat simpan segala maklumat berkaitan ke negara. Dan juga perpustakaan. Kamu boleh pergi ke perpustakaan. Kadang-kadang sejarawan akan mentafsir maklumat ini. Maknanya mengkaji maklumat ini dengan bantuan ahli paleografi, dan juga bantuan epigrafi. Baik, apa itu paleografi dan epigrafi, cikgu? Baik, paleografi ini ialah ilmu mengkaji. Paleografi ialah ilmu mengkaji dan menganalisis tulisan-tulisan kuno. Maknanya tulisan-tulisan lama, pada daun lontar, pada pokok papyrus, pada tanah liat ataupun pada batu. So orang yang mengkaji tulisan-tulisan lama ni itu dipanggil paleografi. Dan kalau epigrafi, iaitu ilmu mempelajari tulisan yang terdapat pada tugu, bangunan dan juga prasasti. Prasasti ni apa, cikgu? Prasasti ni maknanya batu bersurat. Prasasti ni maksudnya batu bersurat. Baik. Kalau kamu tengok kedua-dua nama ni, paleografi, epigrafi, kan? Kamu perasan tak? Ada nama cikgu kat situ. Kamu perasan tak ada nama cikgu kat situ? Kat mana cuba tengok. Cuba tengok tu betul. Ada tak nama cikgu kat situ? Okey. Kat mana? Siapa boleh bagi tahu? Ya, betul. Nampak tak? Nasib baik ni dia sila dapat kesan ya. Dapat kesan, iaitu ada nama cikgu kat sini kau. Kat sini. Ni dia. Dan ini dia. Jadi sebab itu cikgu juga banyak belajar dan mengajar sejarah. Sebab banyak nama cikgu. Banyak nama cikgu kat dalam tu. Kan? Baik. Jadi penyelidik perlu ke tempat simpanan sumber untuk dapatkan, untuk mentafsir maklumat itu. Baik. Kemudian bila kamu dah dapat maklumat itu, kamu sahkan dia, untuk mentafsir maklumat itu. Kemudian kamu kumpul dan simpan sumber yang diperoleh itu. Maknanya bahan atau sumber rujukan yang telah didapati ini harus dikumpulkan di suatu tempat. Dan sumber hendaklah dicatat dan disimpan bagi memudahkan penyelidik membuat rujukan semula kelak. Baik. Ini mengumpul dan menyimpan sumber yang diperoleh. Samalah seperti apa yang kamu buat bila kamu tulis nota yang cikgu beri.
beberapa kelas yang lalu cikgu berikan nota. Okey, buatkan nota sama-sama. Okey, so kamu pun tulis semula dalam kertas ke, dalam buku ke. Jadi, okey, simpan maklumat tu. Simpan. Jangan korang sepah-sepahkan. Kalau korang sepah-sepahkan nanti hilang. Okey, jadi nanti kamu nak buat rujukan semula susah. Mana aku punya nota tadi nota sejarah hari tu mana Aku letak kat sini. Sekarang hilang pula. Jadi simpan elok-elok. Sebagai seorang ahli sejarawan, kamu kena tahu untuk menyimpan maklumat itu. Okey. Boleh faham Idina, Hana Damia, dan juga Diana Syahrini? Kena simpan jangan kau tak simpan. Ya. Okey. Macam cikgu. Cikgu ada simpan benda yang hampir berumur 20 tahun. 20 tahun apakah benda yang cikgu telah simpan hampir 20 tahun? Iaitu cikgu ada bahan-bahan seperti ini. Apa benda ni? Apa benda ni? Dah tahu kan? Apa benda ni? Oh, tape. Ini bukan tape. Set. Kaset. Ini kaset. Cikgu simpan hampir 20 tahun. Okey, cikgu mula dulu beli pada tahun 2002. Jadi cikgu simpan sampai sekarang. Dah 20 tahun dah. Beserta dengan kulit album dia, kertas. Dia mengandungi muzik dalamnya. Masih berfungsi cikgu? Masih. Masalahnya tak ada player. Masalahnya sekarang, radio sekarang tak ada player. So cikgu mungkin akan cari player dia lah. Untuk memainkan lagu-lagu yang ada dalam kaset itu. Masih berfungsi Masih berfungsi dengan baik. Yes. Jadi itu sebagai sifat sejarawan, dia kena tahu simpan maklumat, simpan bahan dengan baik. Ada makanan tapi tak ada pinggan, itulah. Jadi kena simpan barang-barang kita dengan baik. Itu penting. Jadi kumpul dan simpan sumber yang diperoleh itu. Baik. Kemudian yang seterusnya, baik, selepas simpan, kita gunakan peralatan yang sesuai. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi serta peralatan arkeologi. Penggunaan peralatan seperti komputer bagi menganalisis data dan sumber, kemudian menyunting penulisan di samping menyusun bibliografik dan statistik. Maknanya masukkan maklumat itu di dalam komputer. Dan kemudian kamu boleh mengkaji data tu. Baik. Amazingly kaitan dengan kaedah bertulis ini. Baik. So, kalau kita lihat, penggunaan peralatan seperti komputer ini penting untuk membuat analisa data semua. Dan satu lagi iaitu menganalisis. Proses menganalisis. Menganalisis ni maknanya keupayaan menganalisis dan memberikan perspektif baru. Maknanya memberikan pendapat baru terhadap sesuatu peristiwa sejarah. Sangatlah dihargai apabila sejarawan berupaya mengupas, menjelaskan. Maknanya sejarawan perlu menjelaskan pertentangan yang wujud pada kajian lepas terhadap peristiwa yang sama. Jadi dapatan seseorang sejarawan, maknanya hasil yang diperolehi daripada seorang sejarawan itu perlu disebarkan bagi memperkukuhkan teori, pemahaman dan penghayatan terhadap sesuatu peristiwa. Sebagai contoh kalau kita buat kajian sejarah lah kajian sejarah mengatakan bahawa apa tahu. Sebagai contoh iaitu